الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya sambung perkongsian saya tentang apa yang saya faham daripada surah Ar-Rahman dalam rangka mengajak kawan-kawan untuk kita meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Itulah saya punya objektif itu ialah. Dan saya bukanlah orang yang pandai sangat Al-Quran pun, tak tahu apa-apa. Cumanya saya percaya bila kita membaca Al-Quran, kita bertanggungjawab untuk cuba memahami sebaik mungkin sekadar apa yang kita mampu. Jadi saya ingin menganjurkan agar kita cuba, semua orang dah baca Quran, hari-hari baca, kebanyakan semua orang baca Quran. Dan kerana apa yang saya rasa saya dulu kurang adalah baca Quran tapi kita kurang memahaminya. Jadi saya cuba untuk meningkatkan kefahaman sekadar yang saya mampu, kerana saya orang biasa, saya tak ada background sekolah agama ke, tak ada. Jadi sekadar apa yang sebagai manusia biasa ni mampu. Jadi saya menganjurkan juga sahabat-sahabat, kalau boleh kita cuba memahami mesej yang ada dalam Quran semampu kita. Yang mana kita perlu banyak guidance, banyak belajar daripada orang lain ataupun guru yang pandai, yang mana yang boleh ajar kita lah, yang beritahu. Jadi kalau kita tak mulakan benda tu, mungkin kita takkan ada keperluan untuk pergi mencari orang yang lebih pandai bertanya, ataupun kita mungkin tak ada keperluan rasa nak pergi cari dalam ceramah-ceramah yang boleh menjelaskan masuk-masuk Al-Quran. So we have to start somewhere lah. Kita kena start bermula dekat pada mana. Jadi itu yang saya buat. Okay. Macam hari ini saya sambung lagi ayat 19 sampai 21. Okay. So yang ayat 21 tu sama. So hari ini adalah hari yang keempat perkongsian saya surah Ar-Rahman, dan ini adalah pengulaian ayat fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kali keempat. Ayat yang sama serupa. Persoalan kalau tengok macam ni kat sini kan, dia bertanya, maka dengan yang manakah nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu berdustakan. Itulah yang terjemahan dalam bahasa Melayu yang kalau kita dah cuba, saya dah cuba kongsi apa yang saya faham tentang Allah, apa yang saya dah faham tentang Rabbikuma, tukadziban. Jadi sebenarnya kat sini ada soalan, dan ini adalah kali keempat soalan tu ditanya. Ditanya kepada kuma tu merujuk kepada dua sama, dia merujuk kepada jin dan manusia. Yang mana kita ni adalah manusia, kita bukan jin. Dan boleh jadi bila dia tanya kepada manusia, kita tu duduk dalam tu, dan kita kena tanya kepada diri kita, adakah kita tergolong dalam
orang yang uh, mendustakan. Okey, adakah kita ni seperti yang dimaksudkan, yang kita ni kita mendustai atau kita berbohong? Okey, kita kena, itu yang saya cuba ya. Dan rujukan saya banyak daripada Bayyinah TV ya, daripada Ustaz Uthman Ali Khan. Dia ada series dia dalam bahagian section Deeper Look yang dia mensyarahkan tentang surah Ar-Rahman daripada orang kata dapatan dia, perbincangan dia, dia punya rujukan dia dengan ustaz-ustaz dia, dengan ahli-ahli yang dia tahu, so dia bawa kepada kita. So dia bawa kepada saya cuba fahamkan dan saya cuba ulas. Dan siapa yang saya ajukan, kalau ada siapa-apa yang berkemampuan dan mampu nak ingin apa, pergi terus ke Nu'man Ali Khan tu, dia punya website dia, dan cuba ambil dari sana. Ataupun ada ustaz lain ke, suhat web ke, boleh ke sana pun boleh. So dia orang ni semuanya adalah orang-orang yang membantu kita untuk memahami Al-Quran. Jadi itu orang-orang yang kata mengkhususkan hidup dia orang tu. Kita ni taklah, kita kerja lah, apalah macam-macam kan. Lepas tu kita ada masa sikit kita tengok kan. So tapi itu yang kita cuba buat. Alright. So balik kepada sini, soalan ni adalah kali keempat, sebiji sama Tuhan tanya. Fabi ayyi ala rabbikum atukadzibun. Okey, selepas kita dah tengok satu perkataan tu, kita kena tanya balik. Okay. Kalau kita nak berdusta, orang yang berdusta atau orang yang berbohong, dia mesti tahu apa yang dia bohong. Dia tahu sebenarnya apa yang dia tahu, lepas tu dia bohong. Saya ambil barang tu, lepas tu saya bohong. Saya kata saya tak ambil. Okay. Saya nampak barang tu, lepas tu saya cakap saya tak nampak. Saya nampak perbuatan tu, lepas tu saya nampak. Maksudnya dia tahu sesuatu hakikat, sesuatu kebenaran, lepas tu dia tak bercakap benar. Itu bohong lah kan, itu yang sekadar yang kita faham. Dan jadi kalau kefahaman tu yang kita guna, so dalam ni apa yang kita bohong? Okey, apa yang kita bohong? Jadi, bila soalan tu ditanya, kata orang tu, kau bohong lah. Aku bohong apa itu macam tu lah. Aku bohong apa? Kau dah bohong lah. Kau dah bohong lah. Aku bohong lah. Aku bohong apa So, itu persoalan yang pertama. Dan bila soalan ni dilemparkan kepada kita reaksi saya, apa yang saya bohong? Alright. Quran ni yang saya tahu macam mana kaedah pentafsiran lah kan, orang mentafsirkan Al-Quran ni, ulama-ulama mentafsirkan Al-Quran ni dia bagi urutan. Quran ni ditafsirkan dengan Al-Quran sendiri. Kadang-kadang persoalan dalam Quran tu ditafsirkan dengan ada tempat lain menghuraikan ayat tu. Maksudnya tafsir Quran bil Quran. Maksudnya ulama sekejap dia nak habis berapa. So yang saya ingat yang pernah saya dengar penjelasan tu dia Quran, tafsir dia Quran dengan Quran juga. So kalau perkataan ni kita tak faham, dalam Quran ada bahagian-bahagian lain dia menjelaskan. Oh macam tu. Alright. Yang keduanya tafsir dari apa? Maksudnya daripada Nabi. Okay. Tafsir tu yang menjelaskan tafsir tu Nabi. Nabi kata maksud dia gini ayat Quran. Okay, so daripada hadis lah. Hadis ataupun yang keduanya, dan hadis tu termasuklah asbabun nuzul ke kan. Dia macam itulah. Yang ketiganya
Qiyas. Qiyas. Yang keempat rasanya saya tak ingat ada yang keempat, saya tak salah saya. Tapi itulah urutan dia lah. Dan kita pun bukanlah ahli untuk keempat-empat tu. Cuma ya dalam sekadar untuk cuba memahami ayat ni kan. Jadi kita nak tahu apa dia yang kita bohong, apa dia yang mungkin kita bohong. Alright. Jadi kita balik semula kepada sebab ayat ni dia mula tanya tu dekat ni. Dia mula tanya tu dekat 14 ni. Kan? Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Sorry, no, it's not 14, 13. Okay, ayat 13. Alright. Jadi kita kadang-kadang tak payah ialah sebelum kita nak mencari jawapan pada persoalan tu, kita kadang-kadang okey, itu kot, ini kot, no. Kita just bawa balik ke Quran ni, tengok balik ke ayat-ayat yang dekat-dekat dengan tu, apa dia maksudkan, dengan apa yang dia cuba sampaikan daripada ayat yang dekat-dekat tu. Kita cari yang dekat itu. Sebab apa? Kadang-kadang konteks tu dekat situ, jawapan tu dekat situ. Kan? Jadi kita jangan pergi ke luar dulu, lepas tu baru masuk ke dalam. So kita cari yang ni dulu, kalau tak jumpa sini kita baru pergi keluar. So apa yang saya buat, tengok so sebelum ayat apa persoalan tu ditanya pada kali pertama adalah dia menceritakan tentang ayat pertama adalah Ar-Rahman. Ayat kedua adalah Allamal Quran. Ayat ketiga adalah Khalaqal Insan. Sampailah ayat ke-12 wal habbuzul asfi war raihan, dengan dan biji-bijian yang mempunyai kulit dan bunga-bunga yang harum. Okey. Kan jadi macam apa benda pula ni kan? Apa kaitan semua ni kan? Alright, Rahman, Quran, lepas tu insan, lepas tu biji-biji dengan bunga lah apa kan. Jadi okey. So kita pergi pelan-pelan lah. Kita pergi pelan-pelan. So sebagaimana yang kita faham fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, yang diterjemahkan sebagai ala tu adalah nikmat-nikmat yang saya difahamkan dalam melalui isi Bayyinah TV tu melalui Ustaz Munawir Khan tu, ala dia bukan nikmat. Ala sebab nikmat ni favors, kemudahan, itu nikmat. Okey, kalau ala dia adalah perkara yang ajaib, keajaiban. Perkara satu lagi, ala juga boleh dikatakan sebagai hadiah yang istimewa. Ala juga boleh dikatakan satu perkara yang sangat berkualiti, sangat hebat kualiti dia. Kualiti yang hebat. Kalau kita ada jam tangan yang hebat, Patek Philippe kan, maksudnya kualiti dia hebat. Jadi macam tu. Alright. Jadi kalau kita balik, kalau pada ala tu yang kita faham macam tu, jadi kita balik semula kepada ayat yang pertama ni, Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah sifat Tuhan. Ar-Rahman kalau dalam bahasa Arab dia panggil isim mubalaghah. Isim mubalaghah ni isim yang dia panggil macam mana Bahasa Arab isim adalah kata nama Dalam bahasa Arab ni dia ada tiga section dalam bahasa Arab. But setiap bahasa Arab dalam Quran ni, carilah apa perkataan mana pun, dia dalam nahwu Arab dia bagi kepada tiga je. Dia bagikan kepada isim, keduanya fi'il, ketiganya adalah harf pun. Okey, dia panggil ketiga ni. So dalam kes ni dia adalah isim. Dia ada isim, dia bukanlah fi'il, dia bukan harf. Ar-Rahman adalah isim. Dan isim pula ada berbagai jenis. Yang asas yang saya faham, yang saya dah belajar, yang saya dah faham adalah macam isim fa'il, isim maf'ul, isim zarf, isim mubalaghah, isim sifah, isim tafdil, isim apa lagi? Isim alah. Isim alah. Okey. Ada lagi banyak-banyak isim lagi. Isim mausul kan. Tu isim juga. Okay. Alright.
Okay, jadi so kita tahu perkataan isim, dan isim ni adalah isim mubalaghah. Apa maksud mubalaghah? Mubalaghah adalah maksud dia isim yang menggambarkan, kalau nak kata hmm, apa macam mana? Ar-Rahman ni isim mubalaghah. Uh, Bolehlah dikatakan dia macam ni Dia ada tiga. Mubalaghah ni saya tak pasti, tapi yang saya tahu secara umumnya mubalaghah ni dia ada tiga faktor dalam tu. Tiga faktor. Satu, benda perkara tu berlaku sekarang, sedang berlaku. Itu kalau dia antara contoh perkataan mubalaghah yang lain adalah macam uh, ghadban, jauhan. Okey, nampak tak? Jauhan ni lapar kalau tak salah saya. Jauhan. Jauhan. Ataupun ghadban ni marah. Okey, nampak tak? Dia punya bunyi tu Rahman, jauhan, ghadban. So bentuk bunyi tu itu dia bagi bentuk bunyi tu, kategori ni adalah mubalaghah. Dan benda tu kalau dia mubalaghah, dia ada maksudnya dia berlaku sekarang. Macam kalau orang lapar sekarang, saya lapar ni jauhan, kan? Maksudnya jauhan. Lapar tu sekarang. Dan perasaan tu, kalau satu dia bukan, kalau kita lapar biasa kita tak kena lapar lah. Tapi kalau dia lapar sangat, jauhan, maksudnya dia tersangat lapar. Kan? Tersangat lapar. Dia berlaku sekarang. Orang yang bercakap dia berlaku sekarang, dia tersangat, tersangat. Yang ketiganya, dia ada tempoh. Dia ada tempoh. Maksudnya lapar, kan? Lepas lapar tu kita bagi dia makan, hilang. Okey. So itu dia punya underlying mendasari maksud isim mubalaghah tu yang tu. Jadi kita bolehlah ambil kata sekarang ni Maha Pemurah. Kan, Ar-Rahman. Ada terjemahan Maha Pemurah. Kita tengok jap kalau bahasa Inggeris dia kata apa? Kan, gracious, pemurah. Gracious. Gracious ni pemurah. So maksudnya bahasa Inggeris pun dia akan translate gracious. Alright. So kita pun translate gracious. Yang saya rasa kurang tepat, sebab dia punya penjelasan tu pun panjang jugalah. Kurang tepat. Bukan tak tepat. Kurang tepat. Okay. So maksud dia pemurah. So maksudnya pemurahnya Tuhan tu, dia berlaku sekarang. Pemurahnya Tuhan tu bersangatan. Sangat-sangat. Tu dia sebab isi mubalaghah, dia sangat-sangat. Dan pemurahnya Tuhan tu ada tempoh dia. Kan, pemurah-pemurah kadang-kadang masa dia stop, dia tak pemurah lah, kan. Maksudnya dia boleh, tu dia punya underlying tu. So maksudnya kalau Allah tadi kita faham sebagai satu hadiah, maksudnya Tuhan yang Ar-Rahman tu dia adalah satu ialah Tuhan pemurahnya kepada kita, macam kita mendapat macam hadiah, kan? Hadiah ni kita, apa bentuk hadiah ni? Dia bukan kita demand, kan? Kalau kita beli, orang tu kena bagi kat kita. So ada itu dia panggil jual beli lah. Kita bagi, kita bagi RM20, dia bagi kita barang bernilai RM10. Tapi kalau hadiah, tak, kita tak bagi dia apa-apa, dan dia bagi pada kita, dan kita pula tak boleh demand, minta hadiah tu. So itu sifat hadiah. Kita tak boleh minta, aku kena hadiahkan aku. Tak boleh. Hadiah ni datang kepada, dan hadiah mesti biasanya dia akan datang dengan perasaan sayang lah, kan? Sayang. Kalau dia tak sayang, dia tak bagi hadiah. Kalau kita sayang atau tanda ingatan, atau tanda macam tanda yang positif lah, tanda positif. So baru kita bagi dia hadiah. Kita hadiahkan kepada kawan kita, kepada isteri kita, kepada anak kita. Semua perasaan yang semua dia punya faktor yang positif. So dia kita bagi hadiah.
Begitu juga dalam keadaan jadi pemurah, dan ala itu adalah hadiah yang dimaksudkan adalah boleh jadi Rahman itu macam satu, itu adalah sifat tu oleh hadiah kepada kita. Yang kita bila dapat hadiah, kita perlu menghargainya. Kan? Jadi bila kita menghargai hadiah tu, maksudnya barulah kita ni mungkin tak tergolong dalam orang yang menipu tu lah kan. Kan? Maksudnya okey, kalau Tuhan tu Ar-Rahman, Tuhan tu sayang, maksudnya pemurah, pemurah pada engkau tu sekarang. So you don't lie about it lah. You jangan bohong lah. Sekarang Tuhan sayang you kan. Macam tu lah. Tuhan pemurah kat you kan. Dia very gracious to you kan. So you jangan 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 bohong lah. Kan kata ada Tuhan ni tak sayang aku lah. Kan kita kata tiba-tiba pula kita cakap Tuhan tak sayang kita kan. Sedangkan Tuhan kata dia Ar-Rahman. Bila dia kata Ar-Rahman ada dia dekat sini dia punya underlying is dia berlaku sekarang sekarang saya cakap ni pun dia berlaku. Pemurahnya dia sekarang tu sekarang berlaku sekarang. Bukan kita kata pemurah dia hari tu hari ataupun pemurah dia nanti. Nanti dia Ar-Rahman lah. Kalau itu dimaksudkan, kalau itu yang dimaksudkan, kita dia Rahman, dia sayang dulu ataupun dia sayang akan datang. Dia tak guna isim. Dia takkan guna isim, dia akan guna yarhamu. Dia akan guna fi'il. Ataupun rahima, madhi, dia akan guna past tense. Kan? Bila dia guna isim, benda tu berlaku dan isim tu dalam bentuk mubalaghah, dia berlaku sekarang. Dia berlaku sekarang. Jadi bila dia berlaku sekarang, kita tak boleh deny tau. Kita tak boleh, yalah betul kan, kadang-kadang kita deny tu pasal ada terjemahan bahasa Inggeris kita panggil deny. Kita tak boleh bohong tentang sifat pemurahnya Tuhan tu adalah hadiah kepada kita. Macam itulah. Kan? Kita okey. So tapi sometimes the problem is kita tak faham. Tuhan pemurah kat aku macam mana dia pemurah apa okey. Saya pun jadi masing-masing orang cari jawapan lah. Kan? Dia mungkin pemurah pada dalam bentuk yang sebenarnya dia pemurah dalam holistik benda yang menyeluruh. Tapi kita kadang-kadang kita tend untuk pilih sikit-sikit lah. Oh, dia pemurah aku bagi duit banyak. Dia pemurah kat aku bagi aku apa anak ramai ke kan. Dia pemurah kita cari yang kita kata. Tapi sebenarnya yang saya faham Ar-Rahman dia holistik. Apa yang kita ada semua ni adalah atas sifat pemurah Tuhan. Tanpa sifat pemurah Tuhan tu mungkin bercakap pun tak ada, mungkin kita sendiri tak ada lah. So itu. So kita boleh ponder masing-masing macam mana pemurahnya Tuhan tu kepada kita. Because Al-Quran is not about somebody else. It's about we want to connect ourselves with Quran, and Quran is word of God, word of kalam Allah. So kita sebenarnya nak cuba connect, kita hubung diri kita dengan Allah melalui banyak orang cuba menghubungkan diri dia dengan Allah. Kalau tak melalui Al-Quran, saya rasa mungkin laluan yang agak bahaya ke apa, saya tak tahu lah. Tapi sebab Tuhan turunkan Al-Quran untuk kita, so kita kalau guna Al-Quran ni insya-Allah kita mungkin tak sesat lah kot kan. Kita pray for that, kita hope for the best. So boleh jadi Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. So Ar-Rahman tu dia terkandung dalam hadiah. Okey. Ayat kedua, 'allamal Quran. Okey, 'allama kat sini ada sikit benda yang menarik lah kalau nak cerita kan. 'Allamal Quran. Okey. Tapi asbabun nuzul yang bukanlah nak cerita, saya tahu sangat pasal asbabun nuzul tak juga, tapi saya pernah dengar ayat ni adalah kalau tak salah kaki yang maksudnya. Dia gini, sebab kalau tak salah saya masa tu orang macam orang yang lah Quran ni tu tak boleh lah, ini tak boleh lah kan masa tu.
pada keadaan tu tak salah di Makkiyah masa dia turun tu uh, ada konteks tu kat suasana pada masa tu macam semua serbi lah nak kena itulah kena ini tak boleh itu salah ni salah ni apa kan. So rasa macam membebankan lah kan. Macam kita lah tiba-tiba lepas tu orang kata ni tak boleh, ni jangan, ni salah, ni tak baik apa semua kan. Jadi kita rasa apa lah kan benda ni kan. Jadi macam mengokong. So suasana tu lebih kurang macam tu. Jadi Tuhan kata alam al-Quran. Jadi seolah-olah nak bagi tahunya bila kadang-kadang orang yang bagi mungkin Nabi yang menyampaikan benda tu bukan kena macam ni apa tapi dia orang rasa macam susah kan. Tapi bila Tuhan letak alam al-Quran, alam maksudnya nak dapat dia punya terjemahan ia telah mengajarkan Al-Quran. Maksudnya ia tu merujuk kepada atau dia bukan ia lah, dia yang sebenarnya dia telah mengajarkan Al-Quran. So dia tu merujuk kepada Allah. Jadi orang-orang yang berasa macam tu sometimes kadang-kadang mungkin lah nak kalau kita nak ambil nak orang kata nak cari sedikit persamaan macam kadang-kadang ustaz ni cakap macam tu lah dan suruh ni tak boleh itulah tak boleh inilah itu salah lah ini salah lah kan banyak serba-serbi tak betul kan apa kan jadi kita seolah-olah kita rasa dia yang menghalang atau meletakkan sekatan tu kepada kita. Macam tu lah dia ingat pula, Nabi yang letak sekatan dia. Tak, sebenarnya Allah yang meletakkan sekatan-sekatan tu ataupun halangan-halangan tu ataupun teguran-teguran tu, ajaran-ajaran tu. Dia kata dia yang mengajarkan Al-Quran sebab dalam Al-Quran tadi kadang-kadang dalam Al-Quran dia ada apa undang-undang, had kan kita boleh buat itu, tak boleh buat ini, jangan tipu orang, cakap baik-baik apa semua kan. So benda-benda macam tu. Jadi sebenarnya yang datang tu bukan daripada Nabi, dia datang adalah daripada Quran yang diturunkan daripada Allah. Dia yang menurunkan Al-Quran. Maksudnya Allah yang menurunkan Al-Quran. Jadi so you kena ni lah. Jadi kita pun kadang-kadang kalau kita rasa susah ataupun dia macam ni, first kena make sure lah benda tu betul datang daripada Quran so then kita ikut lah. Kadang-kadang kita masa nak ikut tu rasa macam susah sikit apa semua kan. So it worthwhile lah sebenarnya yang datang tu yang bagi tahu tu dia. Okay, tapi itu another tangent. Yang satu yang saya cuma nak kongsikan allama. Kan allama. Allama adalah fi'il, dia bukan isim. Macam saya bagi tahu tadi, dia ada isim, fi'il, harf. So yang ni adalah fi'il. Fi'il ni bila ada fi'il dia ada si pelaku. Fi'il ni perbuatan. Perbuatan bila ada satu perkataan fi'il, perbuatan, dia mesti ada si pelaku. Siapa yang melakukan? Okey, dalam hal ni adalah dia tu merujuk kepada Allah. So Allah yang melakukan apa? Allama mengajar. Okey, dia mengajar. Okey. So bila Allah mengajar, maksudnya Allah pelaku mengajar tu perlakuan dia tu dan dia apa yang diajar? Al-Qur'ana. Kan? Al-Qur'ana. Kan? Jadi yang dia ajar adalah Al-Quran. Tapi isu yang satu persoalan yang timbul, kenapa allama? Kan? Kenapa allama? Kenapa madhi? Kenapa past tense? Kan? Bila dia kata dia telah ajar Al-Quran. Kan? Mula-mula ialah face video kita tak tahu ini sekadar macam kalau kita tengok alam Al-Quran dia telah mengajarkan Al-Quran, Allah telah mengajar Al-Quran, dia mengajar ke siapa? Kan? Dia mengajar ke siapa? Sebab ayat selepasnya khalaqal insan dia telah menciptakan manusia. Tapi sekarang ni dia ajar Quran, dia telah mengajar Quran, dia ajar kepada siapa? Ini. Kan? Maf'ul ni hilang. Maf'ul apa kepada macam dia panggil apa ya? Dia ada maf'ul bihi, maf'ul fihi, maf'ul maf'ul apa kan. So dalam ni macam ni dia maf'ul fihi. Ni macam ni. Maf'ul fihi. Maf'ul fihi tu okey. Kalau saya kata saya telah ajar matematik. Kata semalam saya dah ajar matematik. Okey. You ajar matematik. Kepada siapa? Kan? Itu.
kepada siapa. Jadi kat sini boleh terbuka lah. Maksudnya maf'ul fihi tu, maksudnya kepada siapa tu yang kadar yang kita boleh faham, open. Maksudnya mungkin dia ajar kepada orang dulu-dulu ke, masa zaman Nabi tu ke kan. Ataupun dia kata, sekarang ni kalau macam tu, oh dulu dia dah ajar dah lah kan. Tapi sekarang Tuhan ajar lagi ke kan. Maksudnya sekarang tak ada dah lah kan. Tuhan tak ajar. Mungkin ni persoalan-persoalan yang alright, kita tak faham. Alright, kita tak faham. Jadi bila kita tak faham, just stay there. Okay, stay kat situ. Mungkin akan ada ni. Cuma alam Al-Quran yang dalam Rumah An-Niakan tu dia kongsikan yang macam tadi yang mula saya kongsikan tu. Saya kongsikan tu yang mula-mula tu. Pada masa tu konteks tu orang macam dia rasa agak macam sulit kan. Jadi bila dia tu Al-Quran dia akan elevate, maksudnya menghilangkan sedikit bebanan dalam untuk mematuhi orang kata arahan teguran apa semua tu. Jadi okey, sebenarnya ini daripada Allah kan, soal Al-Quran. So jadi bila alam Al-Quran, Quran adalah satu mukjizat, satu benda yang cukup special kan. Quran the best lah, Quran the best kan. So maksudnya Quran ni kita boleh relate tadi dengan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Okey, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maksudnya ala ni, maksudnya macam kata ala tadi, satu benda yang perkara yang kualitinya bagus, hebat apa semua kan. So maksudnya Quran. Bolehlah dikata Quran ni tergolong daripada ala. Jadi ala tu. Jadi Quran ni maksudnya kita tahu kehebatan dia apa semua, kita kata kita bohong tak. Kita mungkin berbohong. Kita dan juga jin berbohong tentang Al-Quran ni satu hadiah kepada kita, satu perkara yang hebat dan satu perkara yang ajaib. Ya, Quran ajaib. Ajaib. So perkara yang wonders, keajaiban. So tiga-tiga ni ada kat Al-Quran. Lepas tu yang kita pula fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maksudnya yang kamu berbohong. So let us check ourselves. Okay, adakah kita berbohong tentang keajaiban Al-Quran? Adakah kita berbohong tentang Al-Quran ada hadiah kepada kita? Adakah kita berbohong tentang Al-Quran ni sangat baik kualiti dia, sangat hebat kualiti dia? Okay, adakah kita berbohong tentang itu? Jadi kita jawab sendirilah kan. Kita tak tahu, kita jawab sendiri. Masing-masing ada jawapan dia pada diri sendiri lah kan. So saya rasa pun dah panjang kan. Jadi apa yang saya cuba nak bawa, persoalan tu fabi ayyi ala kan, benda-benda tu yang mana satu yang kita bohong, tukadziban. Yang manusia bohong. Yang manusia, kamu berdua bohong. Bila dia sebut kamu ni dia kadang-kadang spesifik. Dia tanya engkau, dia, kalau dia kata yukadziban ni yukadziban ni is it's not tak boleh. Yes. Kalau dia pakai yukadziban ni, mereka berdua berbohong. Okeylah, boleh cakap jauh lah. Mereka berdua tu mungkin somebody else lah. It's not me lah. Tapi bila tukadziban ni, kamu berdua berbohong. So kita baca dan dia kata kamu berdua berbohong dan salah satu kamu tu adalah manusia dan jin. Yang ni. Jadi kadang-kadang macam tak nak bagi ke aku ke ni masalah ni kan. Gitu lah kan. Gitu kita akan am I? Kita tanya macam tu lah kan. So kita masing-masing cuba ponder setakat mana kita mampu kan. Kalau kita ada jawapan, alhamdulillah. Kalau kita tak ada jawapan, kita cari jawapan. Kalau dapat. Kadang-kadang jawapan ni kadang-kadang bukan hari ni cari, lusa jumpa kan. Sebulan depan jumpa. It can be takes time kan. So kita cuma kata berusaha lah kan. Kita pula orang kata orang biasa yang bukan yang mana dari kecil sekolah Arab ke, pergi belajar kat Mesir ke kan, belajar bahasa Arab yang kan. Tapi itu tidak menghalang kita untuk mendekat berinteraksi dengan Tuhan. Jadi itu yang saya nak ajak kawan-kawan. Okey, kita cuba bincang sikit dan
apa yang ada manfaat daripada apa yang saya sampaikan ni boleh ambil. Kalau tak ada jangan. Yang keduanya kalau ada macam salah part ni kan. Part ni tak betul, bagi tahu. Tulis kat bawah tu so that kita discuss. Saya tak peduli apa yang saya cakap tu mesti betul tu. It can be wrong, then I have to correct myself. Saya kena betulkan diri saya. Kalau benda ni apa yang saya faham ataupun saya tercakap tu salah, okay, kita kena, yang penting kebenaran, bukan kita, bukan you, yang penting kebenaran. So yang tu yang kita nak cari. Jadi dan kita try lah, kita try. So itu yang macam saya cakap tadi, saya berkongsi tentang Surah Ar-Rahman ni daripada banyaknya, daripada sumber dia, Bayyinah TV, dan saya masih nak mempromot masuk apa kawan-kawan yang berminat, subscribe Bayyinah TV. Okay, dalam ni saya boleh tunjuk, saya tak pernah tunjuk, jadi saya tunjuk. So ni macam ni. Jadi Bayyinah TV, bayyinahtv.com. So dalam ni dia ada topik kan. So dalam topik ni dua je. So maksud Bayyinah TV ni ada dua je. Quran satu, Arabik satu. Kan? Macam saya cakap Quran. So bila kita pergi ke Quran, dia ada okey. So Quran ni Allah. Quran ni dia ada surah, dia ada kos. Banyak pula dia cakap. So dia ada kos, dia ada surah. So kita boleh pergi ke surah Ar-Rahman, kita cari kat situ. Dan surah Ar-Rahman tu ada dua. Dia pernah buat 2 kali perbincangan tentang surah Ar-Rahman tu. So dalam deeper course, so yang saya dapat ni dari deeper course. So yang saya cuba sampaikan tu dalam gaya saya dah, kadang-kadang ada penambah sikit. Jadi begitulah kita punya cara penyampaian, cara perkongsian saya lah. Tapi best kalau siapa yang rasa macam iyalah, I have to know something really interesting lah surah Ar-Rahman ni, pergi ke sini dalam Bayyinah TV ni lah. And then ada satu benda yang istimewa kat sini dalam Bayyinah TV ni yang saya commit ni adalah Arabik. So Arabik ni untuk Arabik, understand Arabik. Maksudnya understand Arabik ni lah yang dia ajar kita adalah lughatul Arabik, Arabik klasik untuk memahami Al-Quran. So start daripada basic, asas, berapa jenis bahasa Arab, macam saya bagi tahu ada Fusha, lughatul Arabik atau Ajam. So dia pada situ dia grow, maksudnya dia pergi ke next. So bahasa Arab ni terbagi kepada 3. Perkataan Arab ni, kalam tu dia terbagi kepada 3: isim, fi'il, haraf. So daripada isim tu macam mana dia terbina ni isim tu. Dan bila dia pergi fi'il, macam mana terbina fi'il tu. Dan pergi kepada ayat, macam mana jumlah ismiyah, macam mana jumlah fi'liyah. So daripada situ dia guna sikit-sikit. So kita cuba belajar setakat mana yang kita mampu kan. Saya pun tak kata saya boleh faham semua apa yang dia ajarkan, saya pun tak habis pun lagi. Jadi tapi apa yang saya faham sikit-sikit tu, kita cuba apply kan. Kita cuba apply, macam ni. So jadi pada saya sangat bermanfaat Bayyinah TV ni pada saya. Jadi saya introduce. Dia punya bayaran sebulan dia tu $11 subscribe. So dalam tu kalau kata bagi orang yang tak mampu lah RM20 sebulan tu kan. Dia ada program dalam tu. Program tu dia bagi gift. So kalau betul-betul you nak belajar, banyak donors. Maksudnya orang lain yang menderma, so you request gift tu, kalau dia bagi, you akan dapat akses tu selama setahun. So you boleh belajar bahasa Arab, you boleh dengar tafsir-tafsir dia, macam mana dia olah, dia memahamkan kita tentang satu-satu ayat, satu-satu surah. Very interesting. So kalau dah kita tak mampu kan. Dan juga kalau tak salah saya tak pernah buat lagi. Saya punya login tu saya boleh share dengan 2-3 orang.
So kalau siapa-siapa yang berminat dengan ini, just contact saya, beritahu saya minat lah nak share. So saya boleh share kan. So maksudnya saya punya login tu, so lagi 2-3 orang boleh masuk. Boleh tengok apa dia punya program kan. Yang best cubalah belajar bahasa Arab tu, interesting. Mula-mula mungkin agak boring, lama-lama kita dah tahu tu. Tarik. Okay. So itu yang tadi. Dan tak semestinya Bayyinah TV, kalau you ada sumber lain untuk belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, go for it. Macam katakanlah saya Ustaz Nasaruddin ni dulu ni kan, ini buku yang saya pernah ni kan, Ustaz Nasaruddin ni kan, dia ni pun ajar bahasa Al-Quran yang hebat juga kat Malaysia kan. So why not cuba. Cuma saya tak dapat nak terus dengan dia tu, mungkin masa saya kan, sebabnya dia kelas, dia physical class, jadi masa tu tak sesuai, malam semua dia every week, so dia tak kena. Jadi macam Bayyinah TV ni online, so bila you rasa you nak study, you study lah kan. Jadi benda-benda macam tu, as long as we learn something about Quran, basically about the language, how to interpret, how to understand lah. Nak kata interpret, we are not there to interpret, but we how to understand better kan, untuk faham lebih baik. Yang mana kita boleh ambil manfaat untuk kebaikan diri kita, dan kebaikan itu boleh juga melimpah kepada orang lain lah. Untuk orang lain pun boleh tumpah manfaat yang kita dapat lah, insyaAllah kan. Itu je. So setakat itu pendapat perkongsian saya hari ini. Terima kasih. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an hakim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal zikril hakim.